Muhammad Fazli Sulaiman atau lebih dikenali sebagai Fazli adalah insan biasa yang sanggup melakukan kerja yang bukan semua orang sanggup melakukannya. Beliau yang berusia 38 tahun kini berkhidmat sebagai pembimbing rakan sebaya di salah sebuah agensi kerajaan di Sungai Besi, Kuala Lumpur. Tugasan beliau adalah untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada penagih dadah yang berusaha untuk mengubah diri mereka daripada terus bergelumang dengan kancah penyalahgunaan dadah. Seperti mana orang lain, Fazli juga dituntut untuk bekerja dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Namun, pekerjaan beliau menuntut pengorbanan yang lebih besar kerana Fazli perlu sentiasa bersedia kerana gejala penagihan dadah dan perangai setiap bekas penagih adalah sukar diramal. Ia boleh berlaku pada bila-bila masa sahajanya. Contohnya, kisah kawan seorang ini. Semasa Fazli sedang sibuk menguruskan hal-hal pejabat, dia datang mengadu masalah. "Hai, berkorbanlah masa, tenaga dan idea sekejap dengar masalah kawan kita ni. Kasihan melihat rakan pesakit ni. Mereka hendak berubah, tetapi untuk berubah daripada terus berharap kepada benda yang merosakkan bangsa ni bukan satu tugas yang mudah. Lebih senang cakap daripada buat. Pesakit ini sama seperti orang lain, mempunyai hati dan perasaan. Sepanjang Fazli bekerja di sini, beliau perasan pesakit-pesakit ini lebih sensitif berbanding orang biasa. Ada sesetengah daripada mereka malu untuk berkongsi masalah penagihan di hadapan orang lain. Sebab itulah, mereka lebih cenderung untuk berkunjung ke pejabat beliau. Bagi Fazli, semua itu tiada masalah kerana pintu pejabat beliau sentiasa terbuka untuk sesiapa sahaja mendapatkan rawatan pemulihan. Tugasan Fazli boleh dilakukan di mana-mana sahaja, sama ada di pejabat atau di luar pejabat. Hari ini, Fazli dan pegawai-pegawai anti dadah akan menyelami masalah pesakit-pesakit bagi mengetahui punca mereka terjebak dengan kancah penagihan dadah. Fazli diberikan tanggungjawab membimbing pesakit remaja. Sedih apabila melihat wajah mereka. Baru hendak kenal dunia, sudah terjebak dengan dadah. Rata-ratanya mereka terjerumus ke kancah penagihan disebabkan pengaruh kawan atau ajakan rakan sebaya. Sebenarnya, tidak semua pesakit remaja ini berasal daripada keluarga bermasalah. Mengapa kebanyakan penagih dadah adalah orang Melayu? Mengapa begitu ramai orang Islam yang terjerumus ke lembah penagihan dadah? Kalau kita lihat, adalah satu kajian yang dibuat bersama dengan ADK, dengan kajian bersama yang dibuat dengan universiti. Saya tak ingat universiti mana. Di bab ADK, setiap tahun kita ada mempunyai peruntukan kajian yang diberi oleh kerajaan. Dan dalam kajian tersebut ditunjukkan kesukaan belia Melayu ni. Yang pertama ialah suka aktiviti melibatkan hiburan. Kedua adalah aktiviti melibatkan sukan, riadah dan sebagainya. Kedudukan aktiviti agama ni jauh ke belakang. Jadi ini menunjukkan bahawa penglibatan atau kesukaan belia-belia Melayu terhadap agama ni berkurangan. Yang lain, kalau kita lihat bahawa ramai belia-belia Melayu ini tidak berpersatuan, atau mungkin pendedahan mereka persatuan kepada masyarakatan itu adalah kurang. Jadi bila mereka tidak terlibat dengan aktiviti belia, mereka terlibat dengan aktiviti lain berbentuk hiburan umpamanya, akan mendedahkan mereka kepada unsur-unsur inilah. Di samping bekerja, Fazli turut mempelajari kemahiran lain.
Beliau rasa sangat bertuah kerana berpeluang bekerja dan mengikuti kursus kemahiran yang dibiayai sepenuhnya oleh majikan beliau. Walaupun Fazli masih lagi dalam proses pembelajaran membuat rak kasut, beliau tetap berusaha untuk menghasilkan produk kimpalan yang boleh dijual kepada orang ramai. Kawan-kawan di sini banyak mengajar Fazli untuk menghasilkan rak kasut yang cantik sehinggakan mereka tidak menang tangan untuk menerima tempahan pelanggan. Di sebelah petang pula, Fazli akan bersukan dengan rakan-rakan pesakit. Mereka boleh bermain apa sahaja di sini. Daripada bola sepak, bola tampar, jogging keliling padang, semuanya mereka boleh lakukan. Semua aktiviti ini dilakukan bersama agar pesakit tidak kembali ke kancah penagihan dadah. Zaman sekarang tidak seperti dulu. Dadah semakin mudah didapati dan ia boleh wujud dalam apa sahaja bentuk. Jujurnya, dadah tidak mengenal usia. Tidak hairanlah remaja belasan tahun pun boleh menghisap dadah. Lebih menyayat hati, ada yang sudah berusia masih bergantung harap pada dadah. Kalau sudah terjebak, suatu azab yang tidak tergambar dengan kata-kata apabila hendak pulihkan diri. Satu keunikan di tempat kerja Fazli ialah ia memiliki klinik, doktor dan ubat-ubatan bagi merawat pesakit. Oleh itu, pesakit-pesakit di sini tidak perlu keluar untuk berubat. Namun, teruk sangat kekesan dadah ini kepada kita. Bila heroin ni datang, dia halang penghasilan hormon yang biasa. Dia yang duduk dekat tempat tu. Alright, bila heroin tak datang, tak masuk dalam badan, jadi otak kita akan menghantar signal-signal kepada badan untuk keluarkan gejala tarikan ni lah, seperti sakit tulang belakang. Lepas tu dia akan mula muntah-muntah, dia cerit-berit, dia akan rasa hingus, mata dia berair, dia akan rasa sangat tak larat, sampai ada ketika tu mereka lebih rela untuk untuk mengatasi kesakitan yang diorang rasai ni, diorang sanggup cederakan diri sendiri. Dalam ramai-ramai pesakit remaja, Ajib adalah antara remaja yang amat Fazli prihatin. Dia masih berusaha melawan ketagihan dadah. Macam saya rasa saya permulaan lah. So, isap dadah pun kira tak lama kan. Tapi saya rasa saya boleh berubah. Tapi saya perlu sokongan untuk pelajaran untuk saya lah, untuk saya benda ni untuk berubah. Walaupun kita telah melakukan dosa sebanyak buih-buih di lautan sekalipun, sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengampun, asalkan kita tidak menyekutukannya. Aktiviti keagamaan di tempat kerja Fazli amat dititik beratkan. Sebagai contoh, selain sembahyang berjemaah 5 kali sehari, pesakit-pesakit yang beragama Islam perlu membaca Al-Quran setiap hari. Namun, benarkah agama mampu mengeluarkan seseorang itu daripada kancah penagihan dadah? Adakah apa yang kerajaan berikan kepada pesakit-pesakit di sini suatu pembaziran duit semata-mata? Nak lalui proses pemulihan bukan senang. Nak hilangkan gian bukan senang. Maka perlu dibantu. Okey. Tetapi perlu dibantu itu tak cukup berhenti di situ. Saya nak balik pada benda basic tadi, bahawa selepas dipulih dia, hilang gian, dalam proses itu agama kena masuk. Bermula dengan kefahaman, agama menentukan wawasan hidup, agama menentukan apa yang dia kena buat. Selepas ini, agama memandu arah dia, supaya insan ini ada visi, ada wawasan. Kita maklum bahawa isu penagihan dadah satu isu yang perlu kepada program rawatan sepanjang hayat dan perlu kepada program pencegahan yang lebih teratur lah. Dan kalau kita umpamanya kita nak mengambil tindakan drastik, umpamanya memenjarakan mereka seumur hidup, memenjarakan
ataupun mengambil tindakan lebih kuat, umpama lebih ketah umpamanya. Kalau dia menagih sampai 10 kali kita laksana hukum gantung umpamanya, itu adalah satu pendekatan yang tidak berkemanusiaan, dan kita tidak dibenar pun mengambil nyawa orang kerana dia tidak melibatkan isu dia mengambil nyawa orang, bunuh dan sebagainya. Kerana ini mereka, kita percaya mereka masih boleh dikekalkan kepulihannya, tetapi memerlukan satu usaha yang lebih untuk kita mengambil tindakan yang tegas ataupun kita memenjarakan semua orang. Kita tidak mampu, penjara kita tidak muat. Katakanlah pada masa ini pun kalau kita orang kena pengawasan kita lebih kurang 50,000 orang. Adakah selepas keluar pusat kita kena masukkan semua 50,000 orang ni? Dia lagi melibat kos yang begitu tinggi. Syukur, sekurang-kurangnya ada juga tokoh-tokoh yang mampu merungkai persoalan-persoalan yang bermain di kepala Fazli. Fazli bukanlah seorang ustaz, tetapi beliau berharap pengalaman dan bimbingan yang beliau miliki menjadi bekalan Fazli di akhirat nanti. Sesetengah pesakit di sini menganggap menghisap dadah umpama bercinta, benci tapi rindu. Namun, siapakah Fazli? Mengapa beliau begitu mengambil berat akan penagih dadah? Dia seorang bekas penagih dadah juga. Bekas penagih dadah. Macam mana saya tahu dia dulu bekas penagih dadah? Pernah cerita tu dia seorang kat sini PRS semua bekas penagih. Semua ke atau kebanyakan ke atau beberapa? Semua PRS. Semua. Mereka semua dulu penagih dadah, tapi sekarang mereka dah berubah. Ini dia okey, dia suka marah pun tuan juga, dia suka marah untuk berikan semangat kita dia sebenarnya. Macam solat kan. Kalau kat sini tak solat, dia marah kita. Berarti kat luar tak ada orang tegur lah. Kat sini lah dia tegur kita orang semua lah. Kalau kat luar tak ada siapa tegur, diri sendiri lah bawa kat luar. Daripada sini lah kita nak didik kat sini semua lah. Dia yang didik kita kat sini semua. Inilah tempat kerja Fazli. Inilah juga rumah beliau. Dan Fazli tidak segan silu untuk mengatakan beliau pernah beberapa kali menjadi penghuni di tempat pemulihan dadah ini. Tetapi itu cerita dahulu. Sekarang beliau sudah bebas penuhnya daripada dadah. Malah rezeki beliau semakin bertambah. Fazli mengakui beliau tidak pernah menyangka dapat mengecap nikmat mendirikan rumah tangga. Di klinik QNK Sungai Besi, salah satu kaedah yang diguna pakai bagi menghilangkan ketagihan pesakit ialah kaedah hipnoterapi. Ini adalah kaedah hipnosis untuk memasuki ke dalam minda bawah sedar pesakit bagi mencari punca masalah, menyelesaikan konflik dan memasukkan elemen-elemen positif. Sesiapa yang datang ke sini adalah secara sukarela, tiada paksaan atau kekerasan. Hampir semua pesakit di sini, kebanyakan mereka bermula dengan merokok. Kemudian, diajak pula mencuba pelbagai jenis dadah. Seperti biasa, disogok oleh kawan-kawan sehinggakan mereka terpaksa mengambil dadah. Sekali mencuba dadah, akibatnya sampai bila-bila akan rasa ketagih. Walaupun kita cuba mengelak atau menjauhkan diri daripada menghisap dadah, walaupun benci kepada dadah, tetapi dek kerana dah menghisap, benci itu akan bertukar menjadi cinta dan rindu. Tempat Fazli belajar kemahiran kimpalan besi itu adalah di QNK Vocational Center atau CCVC yang terletak di Sepang. Di sini, selain kimpalan, pesakit turut didedahkan dengan kemahiran binaan, jahitan dan pendawaian elektrik. Sesetengah daripada pesakit yang tiada hala tuju selepas pulih daripada penagihan dadah, maka tempat ini menjadi antara pilihan utama untuk mempelajari sesuatu sebelum mereka dibebaskan ke dunia luar.
Ini juga antara usaha agar pesakit-pesakit tidak kembali menjadi penagih dadah. Walaupun pesakit-pesakit di sini sudah pulih, stigma negatif masyarakat masih menebal. Adakah mereka masih lagi diterima? Lantas, Nabi mengajar kita supaya menerima orang yang nak berubah. Itu penting. Sikap kita mesti berbalik pada agama. Kita kena sedar, orang yang bertaubat Allah sayang. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang. Allah declare. Allah buat deklarasi, aku sayang orang yang nak bertaubat. Kita pula benci. Seperti saya katakan tadi, bangsa kita kena ubah kacamata dia. Beli kacamata baru. InsyaAllah. Dunia utamanya dunia moden lah. Dunia seperti di barat umpamanya, peranan masyarakat memasyarakatkan penagih dan juga pegawai EDK ini adalah satu elemen yang penting supaya mereka stigma bahawa penagih dadah ni mendatangkan masalah masyarakat adalah penting. Maksudnya kita gaulkan, kita aktiviti kita bersama masyarakat keliling lah. Alhamdulillah, agama itu indah dan tidak menyusahkan sekiranya kita benar-benar fahami dan hayati isinya. Benar, Fazli dan pesakit lain pernah terjerumus ke kancah penagihan dadah, tetapi mereka sudah insaf. Tuhan tidak melihat bagaimana kita bermula, tetapi Tuhan melihat bagaimana kita berakhir. Siapakah yang berbangga dengan dadah, kemudian bertelaku di bawah dagunya? Dia sesungguh hanya mengundang padah dan menempa sebuah nisan untuk diri. Akankah kau berpaling dari rentetan pesan ibundamu? Dadah akan melemparmu ke lembah sengsara jikalau kau memilih dan menamakan ia persahabatan. Benarlah, kau sedang berjingkit ke jalan kemusnahan. Berakrab itu punyai garis, miliki batas sempadan. Tiada sekelumit pun kebanggaan berdamping dengannya. Bertelaku di bawah dagu cuma membiarkan kau terpedaya. Kemudian kulit peribadimu bakal disiat-siat dilukainya. Luka itu bakal berdarah, bakal bernanah. Persahabatan apakah kalau dibayangi kecelakaan? Aku hanya ternampak sekilas kenyit kebencian. Tercampaklah kau ke jurang dalam, hitam lagi mengerikan. Katakanlah ini bukan sebuah persahabatan. Liar sekali kewarasanmu kalau kau katakan ini persetiaan. Katakanlah kau telah menemui jalan pulang. Jalan pulangmu terbentang kerana bersamamu masih ada iman.